Terima kasih kepada pengacara majlis. Tahniah kepada Ustaz Hafiz yang telah membacakan doa tadi. Ustaz Zaki, minta maaf. Dan seterusnya barisan penolong kanan, Cikgu Anwar, Cikgu Halina dan Cikgu Lamdi. Dan yang saya amat-amat berterima kasih dan tahniah kepada jawatankuasa sambutan pelancaran program Ihya Ramadan 2022-2023, dan secara langsung adalah semua guru-guru SK1 Abdul Samad, dan tidak saya lupakan iaitu anak-anak didik yang ada di hadapan saya ini yang saya perankan adalah tahun 6. Okey. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin dan limpah kurnianya kita masih lagi bernafas di bumi Allah ini dengan penuh keharmonian, dengan penuh keselesaan, dengan penuh keamanan. Kesyukuran ini kita panjatkan juga kerana kita dapat bersemuka lagi, tanpa kita bersua di alam maya, untuk kita melaksanakan program-program sekolah untuk tahun 2022 ini. Dan syukur juga dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun 2022 ini. Syukur yang teramat sangat kerana kalau kita lihat balik sebelum ni, semasa pandemik berlaku, ribuan rakyat Malaysia telah dijemput oleh Allah disebabkan oleh COVID. Hampir 40,000 rakyat Malaysia, bukan Islam dan Islam sekali masuk di situ, telah dijemput oleh Allah kerana terlibat ataupun dijangkiti oleh coronavirus. Dan kita bersyukur sebab kita adalah orang yang telah diberi peluang oleh Allah untuk sempat berjumpa lagi Ramadan pada tahun ini. Sebagai seorang Islam, kita ketahui bahawa Ramadan adalah merupakan satu-satunya bulan yang dilimpahkan oleh Allah berjuta-juta pahala di dalamnya, seandainya kita merebut peluang yang diberi. Seandainya kita mengambil peluang, kita akan mendapatlah. Tetapi kalau kita tak mengambil peluang yang diberi oleh Allah itu, maka kita akan ketinggalan. Kita tak dapatlah. Allah takkan beri sewenang-wenangnya pahala kepada kita tanpa kita berusaha, tanpa kita melaksanakannya. Jangan jadikan bulan Ramadan nanti sebagai bulan untuk kita beristirahat. Kita beristirahat hanya beberapa waktu sahaja diberi oleh Allah, disunatkan bulan Ramadan. Kita dah habis balik sekolah, kalau bagi kamu anak-anak, balik sekolah rehat sekejap dengan meletakkan kepala, tidur. Jangan tidur daripada balik sekolah pukul 2 sampai ke pukul 7 nak berbuka baru bangun. Itu bukanlah berehat namanya, itu malas namanya. Okey. Jadi kesempatan ini kita rebut. Kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Dan tadi pihak sekolah, Ustaz Hafiz dah sebut, di dalam sepanjang bulan Ramadan ini, pihak sekolah telah menyediakan 10 aktiviti yang akan kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan. Salah satunya yang tiap-tiap tahun kita akan buat iaitu Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ni nanti kita akan laksanakan sepanjang waktu rehat. Jadi janganlah mengambil peluang itu untuk mencuri tulang. Untuk curi tulang, pergi duduk di bilik air lama-lama supaya habis waktu rehat, tak perlu nak tadarus. Jadi yang macam ni adalah orang yang tidak mahu mengambil peluang. Orang yang nak mengambil peluang, dia akan secepat mungkin bergegas sebelum loceng bunyi. Kalau diberi peluang oleh guru keluar awal ambil wuduk,
dia akan keluar awal ambil wuduk. Dia takkan berlengah-lengah. Dia pergi ambil wuduk dan terus berada di tempat yang telah ditetapkan olehnya, oleh cikgu untuk dia bertadarus. Dan bila bertadarus, mestilah dalam keadaan tumpu, fokus kepada Al-Quran. Jangan kamu buka Al-Quran, kamu bersembang, berdosa. Asalnya nak dapat pahala sunat, tetapi kamu mendapat dosa. Kita tidak menghormati Al-Quran. Al-Quran mestilah lebih tinggi daripada kita. Dan bila dibuka buku Al-Quran, kita tidak boleh memperkata, bersembang tentang perkara-perkara yang lain daripada kita nak tumpu kepada Al-Quran. Semasa orang lain baca, kawan-kawan lain mesti menyemak. Jangan masa orang lain baca, kamu bersembang, tak tumpu, tak semak. Okey? Itu di antara salah satu aktiviti yang akan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Saya amat mengharapkan supaya kita semua akan, cikgu-cikgu pun terlibat. Kita juga ketahui bahawa dalam bulan Ramadan, selain daripada pahala tadi, ibadat utama yang kita lakukan sebagai seorang Islam, semua orang yang telah baligh tanpa terkecuali adalah berpuasa. Kita semua tahu bila Ramadan saja, dia punya wajib yang ada dalam kepala kita, semua orang akan berpuasa yang telah menepati syarat. Jangan pula kalau ada Jahannam yang ada depan saya ni nanti, puasa di sekolah dia, balik rumah tak larat dah minum air. Cuba bayangkan sahabat-sahabat kamu, sahabat-sahabat Islam kita di negara-negara yang tidak mempunyai makanan. Mereka tak makan hampir 2 hari, hanya minum air saja. Itu pun terhad sebab air bersih tak ada. Bila nak berbuka, rasa nak berbuka tu, cuba bayangkan sahabat kita yang mengalami keadaan yang kekurangan tadi. Tentulah kita akan teruskan puasa kita. Kita ni sabarlah, sebab lagi maghrib je kita boleh makan sebanyak-banyak yang kamu mau. Tapi ingat, bulan puasa bukanlah pesta makanan bila berbuka. Sebab bulan puasa, nanti tadi dah ustazah kamu dah bagi tazkirah dah. Bulan puasa bukan bulan kita nak bermalas, bukan bulan kita nak makan sebanyak-banyaknya bila berbuka. Okey. Baik, bila puasa, puasa ni adalah wajib kepada kita semua sebagai Islam yang telah sampai umur yang baligh. Jangan kata perempuan ke Jahannam memang dah baligh. Lelaki pun ke Jahannam ada yang dah balik, tetapi 12 tahun kamu dah wajib belajar. Wajib belajar tu maknanya kamu kena puasa lah. Kamu kena puasa lah. Kalau tak puasa, berdosa sebab kamu tak belajar. Okey. Baik. Puasa, kalau kamu biasa dengar wajib puasa ini memang adalah perintah dari Allah. Memang perintah dari Allah. Kalau hari itu kita menyambut nuzul Quran, iaitu hari Allah turunkan Al-Quran. Ini adalah bulan yang Allah kita telah wajibkan bagi kita berpuasa. Dalam Al-Quran ada, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu seperti mana diwajibkan berpuasa kepada kamu, seperti mana puasa orang-orang yang terdahulu. Kamu tanya ustaz kamu ayat Quran yang mana? Okey. Itu adalah dalil yang kita tak boleh nafikan. Itu adalah Al-Quran. Jangan ada pula ni, mana dia, siapa suruh puasa. Dan berpuasa ini juga, kita tak boleh samakan kita puasa dengan agama lain. Kita puasa kita as-saum amat berbeza dengan puasa agama lain. Agama lain tu kalau nak dikata istilahkan sebagai puasa, bolehlah juga, tapi sebenarnya dia tak menyamai dengan kita. Bagi saya lah, orang agama lain yang berpuasa ni, mereka bukan berpuasa, cuma mereka dilarang makan makanan berdarah. Jadi itu mereka istilahkan puasa mereka. Sedangkan benda lain dia orang boleh makan.
Dan ada juga kaum yang lain ni, agama lain, dia berpuasa yang dalam istilahnya yang dikata berpuasa tu adalah dari dia tak boleh makan ada waktu-waktu tertentu. Tak kita boleh makan. Dia lain dengan kita. Kita berpuasa tadi macam Ustaz dah katakan, kita bermula dengan bersahur. Bersahur. Jadi digalakkan, amat berpahala kita bersahur. Adalah dari segi agamanya, ada dalilnya, dari segi kesihatan. Cuba tanya, kalau mak, ibu dan ayah ke doktor ke kerja hospital, dia ada keistimewaan bersahur itu. Sebab tu Allah sunatkan kita bersahur. Kalau tak makan pun, minum air pun tak apa dah. Itu adalah kita mendapat dah pahala sunat. Dan ada keistimewaan pada badan kita bila kita bersahur. Jadi ayat kita panjang di sini. Okey, kemudian saya mengharapkan pada sepanjang aktiviti di sekolah ni dalam bulan Ramadan, semua murid akan turut serta. Terutamanya tadarus tadi saya kata. Kemudian kita ada satu lagi, kalau tahun lepas, kalau yang di sini dalam buku ni yang utamanya disebut ada 3, iaitu untuk perasmian kelancaran hari ini, Ihya Ramadan ni, kemudian Bluetin Ramadan dan tabung infak Ramadan. Tabung infak Ramadan ni pun kita buat setiap tahun. Ini salah satu juga peluang yang diberi untuk kita membuat pahala. Digandakan pahala. Kalau bulan sebelum Islam, pahala ni 1 contoh. Di bulan Ramadan 3 contoh. Pahalanya digandakan. Okey, Ihya Ramadan. Kalau kamu tengok banyak dah ni, ada niat puasa dah ada di situ, pelancaran program Ramadan, ada Ihya Ramadan. Apa maksud program Ihya Ramadan? Apa yang dimaksudkan dengan Ihya Ramadan? Apa yang nak maksudkan Ihya Ramadan? Siapa boleh jawab kat saya? Seorang ada. Apa yang dimaksudkan dengan Ihya Ramadan? Ada tak? Murid-murid? Cikgu semua tahu dah. Ada tak murid-murid yang boleh tahu apa yang dimaksudkan Ihya Ramadan? Tak ada anak? Okey, Ihya Ramadan tu maksud dia ialah kita akan sama-sama memeriahkan, menghidupkan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi macam mana kita nak hidupkan tadi, itulah aktiviti yang telah disenaraikan oleh cikgu-cikgu di sini. Maknanya kita tidak mahu bulan Ramadan itu kita lepaskan peluang yang pahala Allah sediakan itu begitu saja. Jadi kita kena hidupkan dia. Di sekolah, kemudian balik rumah, ayah mak kita ke masjid. Di masjid pun ada aktiviti untuk Ihya Ramadan. Jadi hari ini merupakan pelancaran untuk kita seronok, kita gembira untuk menyambut bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, dengan kita membuat pelancaran pada hari ini. Okey? Boleh? Okey, saya tak nak cakap panjang sebab kita akan ada lagi beberapa aktiviti dan kita akan balik kelas mula untuk meneruskan pembelajaran. Okey, saya mengharapkan yang tadi semoga semua murid menyertai program-program atau pelaksanaan aktiviti dalam sepanjang Ramadan ini di sekolah. Okey, satu lagi saya nak minta, terutamanya tahun 6 lah, kamu dah nak meninggalkan sekolah ni nanti bulan 2 ya cikgu nak. Bulan 2 2023 no? Okey, macam ni jugalah, Mac baru kamu akan masuk sekolah menengah. Okey, saya nak kamu cuba sertai dalam nanti untuk kita ada sedikit perubahan dalam Bluetin Ramadan ya Ustazah Habibah ada sedikit perubahan. Saya nakkan untuk fasa pertama ni mungkin belum. Untuk fasa kedua nanti saya nak kamu sedikit berkarya, memberi sedikit informasi kepada pihak sekolah untuk siapa yang nak tu dia akan sediakan dan dia bagi kepada Ustazah Habibah atau mana-mana cikgu dalam jawatan kuasa Ihya Ramadan. Untuk khas untuk Bluetin Ramadan, kamu hantar sama ada yang berkisah tentang tak kira lah, tak semestinya kisah Ramadan, tapi adalah kisah-kisah dari Al-Quran ke, ataupun kamu nak buat sajak ke, lukisan tentang keagamaan tentang bulan Ramadan ke, ataupun sajak atau pantun atau apa-apa karya yang kamu boleh bagi, kamu hantar sebab kita akan menyediakan satu ruang untuk hasil karya murid. Dan untuk fasa kedua nanti kita akan keluarkan itu, kita akan WhatsApp insya-Allah. Hajat saya lagi
kita akan WhatsApp kepada setiap kelas. Biar ibu dan ayah kamu tengok, oh, Bulutin Ramadan untuk fasa 2 ni ada hasil anak saya dikeluarkan oleh pihak sekolah. Kamu letak sekali nama dan kelas yang kamu duduki. Okey. Sebab Bulutin ni dia adalah rentetan ataupun anak kepada majalah sekolah. Kalau majalah sekolah tu kita keluarkan setahun kan. Bulutin ni kita khas kecil je sebab bulan Ramadan ni kita keluarkan. Jadi saya harapkan sangatlah, terutama di jam 6 ni yang ada bakat sajak ke tulisan khat ke apa saja, kita tak khususkan untuk sudut-sudut apa. Kita cuma letak hasil hasil murid, hasil kerja murid. Tapi dengan syarat cubalah buat sendiri. Jangan minta tolong ayah dan mak buat pula. Saja ayah dan mak bawa ke cikgu pula. Dia orang dah penat kerja, balik-balik nak tolong buat pula. Okey? Itulah saya mengharapkan untuk Bulutin fasa 2 nanti adalah dikeluarkan kamu punya hasil murid-murid. Kita akan galakkan kepada 4, 5 dan 6 ya, Ustazah Ribah. Okey, 4, 5 dan 6. Tapi kalau darjah 6 tu kita utamakan. Okey, kalau lah saya nampak berhasil benda nanti Bulutin Ramadan ni, kita akan buat Bulutin sekolah. Mungkin kita akan keluarkan 2 bulan sekali untuk Bulutin sekolah. Sebab kita tak keluarkan majalah lagilah kita kena struggle. Jadi kalau Bulutin ni kita bebaskan, mungkin kita akan bincang lagi lah. Tapi untuk permulaan saya nak tengok kita buat Bulutin Ramadan dulu. Boleh? Baik. Itu saja rasanya ucapan saya. Saya mengharapkan program yang akan kita rancang ini berjalan dengan lancar. Semua program dalam Ihya Ramadan akan berjalan dengan lancar. Cikgu-cikgu, saya mengucapkan ribuan terima kasih semua kepada cikgu-cikgu, sama ada terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam merealisasikan Ihya Ramadan bagi tahun 2022 ini. Dengan itu, saya dengan lafaz yang mulia merasmikan sambutan pelancaran program Ihya Ramadan bagi tahun 2022 1443 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.